sama untuk bagi kerjasama untuk kita buka kamera lah. Kita datang sini niat untuk belajar, maksudnya kita kena fokus kepada satu je lah. Kita datang nak belajar. Okey, tak lama pun kelas kita sampai 7.30 habis dah. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, sebelum kita terus lagi jauh, sebelum kita masuk kita punya topik, cikgu akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jadi boleh cikgu teruskan? Cikgu nak dengar sikit suara daripada masing-masing. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, bagus. Okey, respon je Okey, bagus. Okey, respon je. Kalau macam malu-malu, respon je. Jangan malu-malu kelas kita. Kalau ngantuk, sediakan cawan minum air. Kalau ngantuk juga, sediakan kacang. Makan kacang sambil-sambil dalam kelas. Cikgu izin je. Okey, jadi untuk kelas kita pada malam ini, pada petang ni, kita fokus kepada satu bab. Siapa tahu bab apa? Siapa baca dekat WhatsApp, cikgu nak ajar bab apa? Koordinat. Ya, Koordinat. hari ni bagus. Hari ni kita akan belajar bab koordinat. Jadi cikgu akan bagi nota dulu sebelum kita pergi jauh-jauh. Kamu kena salin nota daripada cikgu. Okey, jadi suara cikgu jelas? Tak ada tersekat-sekat suara cikgu? Jelas. Okey, mantap. Okey, jadi nampak dah skrin cikgu share? Nampak. Okey, jadi cikgu share whiteboard warna putih. Cikgu harap nampak lah. Itu daripada segi teknikalnya. Okey, jadi semua orang bila cikgu kata tentang koordinat ni ada pada bab 7. Dah belajar belum dekat sekolah? Dah belajar belum? Belum. Okey, jadi kalau belum belajar bolehlah kamu mantap sikit masa dekat sekolah. Bila cikgu tanya kamu boleh jawab. Okey, bab 7 ni adalah tentang koordinat. Bab 7 ni adalah tentang koordinat. Koordinat tu apa? Jadi sebelum cikgu pergi kepada koordinat, kita kena faham. Koordinat dia tak berdiri dengan diri dia sendiri. Koordinat, sebelum kamu nak faham koordinat, kamu kena faham tentang graf. Okey, jadi semua nota yang dekat depan hari ni semua orang kena salin. Okey, jadi cikgu akan pergi ke penerangan pertama iaitu tentang graf. Cikgu akan terangkan dulu graf tu apa, baru cikgu masuk kepada titik koordinat. Okey. Sebab apa? Sebab koordinat dia ada dalam graf. Jadi kalau cikgu tak ajar graf, macam mana kamu nak faham koordinat? Okey, jadi cikgu akan teruskan. Okey, yang pertama sekali kita bercakap tentang graf, kita kena tahu graf dia ada paksi. Graf dia ada paksi. Paksi. Apa tu paksi? Okey, paksi pertama graf kita panggil dia, cikgu buat dalam warna biru. Yang pertama kita panggil dia paksi X. Paksi X ni apa? Yang mengiring. Dalam koordinat kita ada paksi X. Paksi X ni apa? Yang mengiring. Yang kedua ni yang pertama. Yang kedua, dalam graf dia ada paksi juga. Dia ada paksi yang kedua. Apa nama paksi kedua? Kita ambil nama paksi kedua, nama dia adalah paksi Y. Paksi Y tadi paksi X dia mengiring. Jadi paksi Y dia menegak. Menegak. Ini adalah di paksi Y. Jadi kita nak kena faham graf, kita kena faham paksi. Okey, yang pertama paksi X. Paksi apabila dia mengiring. Macam mana mengiring tu? Mengiring tu adalah kalau senang kita bercakap, kalau senang mengiring ni maksudnya baring. Baring. Baring mengiring. Baring. Macam mana dia punya paksi? Okey, jadi kita punya paksi adalah dalam keadaan baring macam ni. Okey, dalam paksi pula. Cikgu terang dalam paksi pula dia ada satu benda, nama dia skala. Dia punya skala. Skala tu apa?
skala tu untuk paksi X apabila kita ke kanan, bila ke kanan dia dalam keadaan membesar. Membesar. Maksudnya di dalam keadaan positif. Ni kalau ke kanan. Kalau ke kiri, di dalam keadaan mengecil. Maksudnya di dalam keadaan negatif. Mana tu? Okey, jadi tengok Tengok. Okey, dalam paksi, kalau kamu tak nampak ni, cikgu bawa dia ke atas. Okey, cikgu bawa dia ke atas Okey, tu skala. Dalam skala, dia kena ada titik center. Maksud center ni apa? Tengah-tengah. Jadi setiap paksi kita mesti ada center, iaitu cikgu letak sebagai kosong. Kosong bertindak sebagai center, iaitu dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah. Jadi apa yang ke kanan dia membesar tu? Ni cikgu bagi nota Ke kanan, cikgu cakap dia membesar. Apa maksud dia membesar? Jadi bila dia ke kanan, cikgu cakap dia 1. Dia makin membesar. 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dekat sini kita namakan dia paksi X. Itu kalau dia ke kanan. Kalau dia ke kiri macam mana? Kalau dia ke kiri, Salin tahu ni tahu. Kalau dia ke kiri, dia mengecil. Cikgu letak simbol negatif tu. Okey, -1, -2, -3, -4 dan terus mengecil. Itu adalah apabila cikgu bercakap tentang paksi X. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Bagus. Okey, ni paksi X. Paksi X. Jadi cikgu pergi pula kepada paksi Y. Paksi X dia tentang mengiring. Dia baring. Dia baring. Jadi untuk paksi X ni, kalau cikgu tunjuk dekat sini, bila dia ke kanan, maksudnya dia positif. Kalau dia ke kiri, maksudnya dia negatif. Jadi kosong bertindak sebagai di tengah-tengah. Itu untuk paksi X. Itu untuk paksi X. Kalau paksi Y menegak, tak fahamlah menegak ni apa. Kita bercakap dia apa? Dia berdiri. Tadi dia baring. Sekarang dia berdiri. Kita boleh nampak kan orang baring macam mana, orang berdiri macam mana. Okey, kalau berdiri ni macam mana? Dia tegak. Nampak ni dia berdiri. Jadi ini adalah kita punya paksi Y. Ini adalah dia punya paksi Y. Dalam paksi Y pun ada skala. Salin tahu ni. Dalam paksi Y pun dia ada skala. Paksi X ada skala, paksi Y pun ada skala. Skala ni apa? Skala ni garis-garis. Skala ni macam pembaris tu. Itulah skala. Okey. Jadi kalau untuk paksi Y, kalau dia menegak, bermaksud makin ke atas, maksudnya ni ke atas, maksudnya dia makin membesar. Dia makin membesar. Dia akan jadi positif. Itu kalau ke atas. Kalau dia ke bawah macam mana? Salin tahu ni. Okey, kalau dia ke bawah, kita punya paksi, kita punya anak panah dia turun ke bawah. Jadi bila cikgu cakap dia ke bawah, maksudnya dia mengecil. Bila cikgu cakap dia mengecil, maksudnya simbol dia dalam keadaan negatif. Mana? Okey, jadi sebelum kita pergi kepada pengenalan belah atas, pengenalan belah bawah, kita kena faham titik tengah dia. Okey, ini adalah titik tengah-tengah. Setiap paksi dia akan ada titik tengah-tengah. Jadi setiap titik tengah adalah kosong. Ni cikgu letak kosong. Jadi kosong dekat sini bertindak sebagai titik tengah. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Jelas. Okey, bagus. Okey, pandai. Okey, jadi kalau cikgu kata dia skala dia ke atas, maksudnya dia membesar. Jadi kita mulakan dengan 1, 2, 3, 4.
Dia terus membesar. Dia terus membesar. Tapi kalau dia ke bawah, dia mengecil. Itu untuk paksi Y. Dia mengecil. Dia akan jadi -1, -2, -3, -4, -5 dan seterusnya lah. Dia akan jadi positif ke atas. Mana dia? Bila cikgu cakap dia ke atas, dia jadi positif. Tapi bila cikgu cakap dia ke bawah, dia akan jadi negatif. Ini adalah tentang paksi. Cikgu tak masuk lagi kepada graf. Jadi yang ini, nota yang ini semua orang kena ada dalam buku tulis. Kena salin. Okey, jadi cikgu akan ulang balik lah. Cikgu akan ulang balik. Okey, jadi sebab ada kawan baru masuk. Jadi cikgu ulang balik. Jangan risau. Tak susah pun. Okey, dalam graf dia ada paksi. Paksi tu ada berapa? Paksi tu ada 2. Paksi pertama nama dia paksi X. Paksi X ni yang mana? Yang mengereng. Tak faham juga mengereng. Yang baring. Jadi bila kita nampak yang baring macam ni, kita namakan dia paksi X. Dalam paksi X, paksi ni garisan baru. Dalam paksi X dia ada skala. Skala ni apa? Skala ni macam pembaris. Ni nampak ni garis-garis ni, itulah skala. Dalam skala, bila cikgu cakap untuk paksi X, kalau dia ke kanan, dia makin membesar. Nampak cikgu cakap dia makin besar. 1, 2, 3. Kan dia makin besar tu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya makin besar ke kanan. Itu untuk paksi X. Tapi bila cikgu cakap dia ke kiri pula. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri pula. Bila dia ke kiri, dia makin mengecil. Nampak ni? -1, -2, -3, -4. Terus mengecil. Itu untuk paksi X. Itu untuk paksi X. Jelas ke paksi X? Nak dengar suara sikit. Boleh faham ke untuk paksi X? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi pula kepada paksi Y. Paksi Y dia menegak. Menegak macam mana? Ada orang tak faham tegak tu apa? Okey, kalau kita tak faham tegak, cikgu tunjuk dia berdiri. Sebab tu cikgu bagi 2 ayat dekat sini. Jadi bila dia berdiri, kita nampak. Ni paksi. Paksi ni hanya garisan tu. Yang warna hijau ni apa? Yang warna hijau tu skala. Skala untuk paksi Y dia berbeza dengan paksi X. Skala untuk paksi Y bila dia ke atas dia makin membesar. Tengok ni bila dia ke atas. 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia makin ke atas. Jadi kita punya skala makin besar. Kalau paksi Y bila kita bawa dia ke bawah pula, dia akan jadi mengecil. Dia akan jadi -1, -2, -3, -4 dan terus mengecil. Ini baru penjelasan tentang paksi. Dia tak namakan graf lagi. Dia baru nama paksi. Jelas ke dengan paksi Y ni? Jelas. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi kita dah faham paksi X dan paksi Y. Barulah cikgu pergi kepada graf. Okey, cikgu nak pergi masuk kepada graf. Okey. Ni salin tau cikgu bagi masa 1 minit untuk siapa-siapa yang tengah salin, siapa-siapa yang tengah nak fahamkan, ambil gambar. Ambil gambar, lepas tu screenshot. Untuk yang pakai PC, untuk yang pakai komputer tu macam mana? Ada button print screen dekat situ. Print screen ni apa? Print screen ni adalah kalau dekat phone kita panggil screenshot. Tapi kalau dekat laptop kita panggil print screen. Okey, habis tentang paksi, kita pergi kepada graf. Ingat, graf mesti ada dua-dua paksi. Paksi X dan paksi Y. Jadi macam mana bentuk graf tu? Okey, jadi cikgu tunjuk. Bentuk graf. Bentuk graf ni macam mana? Bentuk graf adalah gabungan daripada dua paksi. Satu paksi menegak.
paksi menegak dan paksi mengiring. Bila cikgu cakap tentang paksi menegak, apakah nama paksi menegak? Tadi kita dah belajar. Paksi Y. Ya, paksi Y. Okey, apakah nama paksi mengiring? Tadi kita dah belajar. Paksi X. Ya, paksi X. Jadi titik tengah. Titik tengah tu benda yang paling penting. Titik tengah-tengah tadi. Okey, kalau kita tengok nota. Titik tengah untuk paksi S adalah kosong. Titik tengah untuk paksi Y adalah kosong. Jadi dekat mana titik tengah dengan titik paksi X dengan titik paksi Y, kat mana kosong dia? Dia berada di sini. Tempat pertembungan ni menjadi kosong. Dia akan jadi kosong. Jadi cikgu akan mula lukis skala. Okey. Jadi cikgu buat. Kalau paksi X bila ke kanan makin membesar ke mengecil? Besar. Ya, betul. Jadi dekat sini kita mulakan dengan 1. Lepas tu 2, 3, 4. Nampak dia makin besar kat situ? 5, 6, 7, 8, 9. Itu untuk paksi X. Kalau dia ke kanan. Ini dia kanan Ni kanan. Sekarang cikgu nak soal kamu. Kalau dia ke kiri, dia makin membesar ke mengecil? Mengecil. Mengecil. Ya, dia makin mengecil. Jadi macam mana kita mulakan dengan -1, -2, -3, -4, -5. Ni cikgu habiskan terus. -7, -8, -9, -10. Jadi cikgu buat sampai situ. Itu untuk paksi X. Itu adalah untuk paksi S. Kalau dia ke kanan, dia makin besar. Kalau dia ke kiri, dia makin kecil. Sekarang ni, untuk paksi Y, kita pergi pula kepada ke atas. Bila cikgu cakap ke atas untuk paksi Y, adakah dia makin membesar ataupun mengecil? Membesar. Ya, kita tengok nota kita balik tadi. Tengok nota kita balik tadi. Bila dia ke atas, dia membesar. Maksudnya dia positif. Jadi macam mana kita nak bubuh? Dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan seterusnya. Dia akan keep membesar dekat situ. Itu untuk paksi Y. Kalau dia ke atas, sekarang cikgu nak soal kamu semua. Kalau paksi Y, bila dia ke bawah, dia membesar ke mengecil? Mengecil. Ya, betul. Jadi dekat sini cikgu mula dengan -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Inilah apa yang kita nak faham. Bila kita dah ada paksi X dan kita dah ada paksi Y, barulah kita boleh panggil dia graf. Jadi graf tu apa? Graf adalah gabungan dua paksi, iaitu paksi X dan paksi Y. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Jelas ke semua? Boleh faham ke yang lain? Jelas. Okey, bagus. Jadi dekat sini bila cikgu dah pergi kepada paksi X, cikgu dah pergi kepada paksi Y. Jadi dekat sini cikgu nak bagi kamu faham. Apa yang dimaksudkan dengan semua-semua ni. Okey. Jadi bila cikgu dah pergi kepada graf, barulah cikgu masuk kepada koordinat. Kan nama tajuk kita tentang koordinat. Cikgu tak boleh kenalkan terus kepada koordinat kalau kamu tak faham tentang paksi dan graf. Jadi bila kamu semua dah faham tentang graf, barulah cikgu masuk kepada koordinat. Nampak tu cikgu pergi satu-satu. Jadi kalau tak faham, tanya terus cikgu. Okey, kita pergi kepada koordinat.
koordinat, cara tulis dia macam mana? Cara nak tulis koordinat, dia mesti dalam kurungan. Buka kurungan, lepas tu kamu mulakan dengan nilai X. Kamu mulakan dengan nilai X. Koma, dan kamu teruskan dengan nilai Y. Okey, kita teruskan dengan nilai Y. Jadi dekat sini itu adalah cara kita nak tulis koordinat kita. Sebagai contoh, cikgu akan tunjukkan contoh, jangan risau. Okey, kita pergi kepada titik A. Apakah koordinat titik A? Okey, koordinat untuk titik A, ingat, koordinat mesti ditulis dalam keadaan dalam kurungan. Buka kurungan X, nilai X. Nilai X. Baru kita pergi kepada koma nilai Y. Jadi untuk koordinat A, untuk koordinat A macam mana nak cari? Macam mana nak cari? Mula-mula kamu cari dulu nilai X dia apa. Macam mana nak cari nilai X? Kamu unjurkan dia ke bawah. Kamu unjurkan dia ke bawah. Bawa anak panah, terus unjurkan dia. Bawa dia pergi kepada paksi X. Jadi, dekat sini kita dapat X dia 5. Jadi, bila kita dah dapat X dia 5, apa kita nak buat? Kita masukkan X sama dengan 5. Lepas tu, kita buat pula nilai Y. Y dia berapa? Untuk nak cari nilai Y, kita unjurkan dia pergi pula kepada paksi Y. Dekat sini kita dapat Y dia 6. Jadi bila kita dah ada nilai X dan kita dah ada nilai Y, apa yang kita buat? Kita akan buat 5,6. Ini adalah koordinat paksi A. Silap, koordinat titik A. Iaitu cikgu tulis dekat sini 5, 6. Jelas ke untuk contoh yang pertama? Jelas. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada, kalau siapa-siapa yang kurang jelas lagi tentang koordinat ni, cikgu pergi pula kepada contoh berikutnya, iaitu cikgu tunjuk koordinat B. Cikgu nak cari koordinat macam mana? Koordinat nak tak nak mesti ditulis dalam keadaan X, Y. Cari dulu X dia. Jadi bila kita cari X dia, daripada titik koordinat tu, bawa anak panah unjurkan kepada paksi X. Bawa anak panah unjurkan kepada paksi X. Dekat sini kita akan dapat X dia sama dengan negatif 6. Itu cara nak cari X. Nak cari Y pula. Bawa daripada titik pergi kepada paksi Y. Paksi Y yang mana? Yang tegak tu. Jadi dekat sini kita bawa titik kita. Kita bawa pergi kepada paksi Y. Jadi dekat sini kita dapat Y dia sama dengan 5. Jadi apa yang kita nak buat? Koordinat titik B ditulis dalam keadaan X. X dia negatif 6. Negatif 6. Koma Y dia 5. Koma 5. Jadi dekat sini koordinat B adalah negatif 6, 5. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Insyirah jelas ke Insyirah? Boleh faham? Boleh faham. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini bila kita dah pergi kepada koordinat-koordinat yang cikgu maksudkan dekat sini, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjuk lagi satu lagi contoh. Cikgu namakan dia koordinat C. Untuk koordinat C, dia akan ditulis dalam keadaan dalam kurungan X, Y. X, Y. Jadi, bila cikgu cakap X, Y, carilah dulu X dia apa. Nak cari X tu macam mana? Daripada koordinat C, kita unjurkan pergi kepada paksi X. Dekat sini kita akan dapat X sama dengan negatif 8. Pandai.
Jadi kita tulis X sama dengan negatif 8. Untuk Y dia, daripada koordinat C, kita unjurkan pula kepada paksi Y. Iaitu paksi Y dia adalah negatif 4. Tulislah Y kita sama dengan negatif 4. Jadi dekat sini, koordinat dia macam mana? Koordinat dia ditulis dalam keadaan kurungan, bukalah kurungan. Lepas tu nak buat apa? Tulislah X dia negatif 8. Lepas tu nak buat apa? Diteruskan dengan nilai Y, negatif 4. Inilah koordinat C. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, last contoh. Lepas ni kamu buat latihan. Okey, last contoh. Cikgu pergi pula kepada titik koordinat D. Untuk mencari titik koordinat D, cikgu buat kat sini D. Setiap koordinat, siapa tak tulis kurungan tu salah. Setiap koordinat ditulis X dulu, Y. Jadi untuk D, kita tulis X. X dia apa? Kita ambil koordinat D, bawa anak panah pergi kepada paksi X. Dekat sini kita akan dapat X sama dengan 3. Itu untuk D. Okey, Y. Y. Untuk Y pula macam mana? Untuk Y pula, daripada D, kita pergi kepada paksi Y. Kat sini kita akan dapat Y kita adalah negatif 7. Kita dah dapat nilai X. Kita dah dapat nilai Y. Kita tulislah dalam bentuk koordinat. Buka kurungan. Kita buka kurungan. Kita tulis X kita 3. Lepas tu kita tulis Y kita. Y kita negatif 7. Inilah jawapan koordinat D. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Bagus. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi, cikgu nak masing-masing cari titik koordinat E, masing-masing cari titik koordinat F, masing-masing cari titik F, G. Okey, cari koordinat G. Ni G. Lepas tu, akhir sekali, cikgu nak masing-masing cari koordinat H. Cari 4 nombor. E, F, G, H. Hantar koordinat dia dekat WhatsApp cikgu. Buat je. Salah tak apa. Kita mencuba, tu yang penting. Jadi cikgu akan tunjuk juga koordinat dia berapa. Tapi kamu kena buat dulu. Boleh ke buat E, F, G, H? Alamak, cikgu tak dengar suara. Boleh ke buat E, F, G, H? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, baik. Boleh mula buatlah. Cikgu, Ya? kena buat jalan kira ke? Buat jalan kira. Jalan kira dia ni je. Jalan kira dia macam ni je. Ni jalan kira dia. Baik, cikgu. Okey, baik. Cikgu, Ya? nak hantar jawapan tu nak hantar sekali dengan graf ke nak hantar jalan kira saja? Tak, hantar jalan kira saja. Graf tak payah buat. Okey.
Dah siap hantar kat cikgu Okey, bagus. Dah anda hantar. Okey, cikgu tunggu lagi 3 minit Okey, bagus. Ha. Okey, kalau ada soalan tanya je tau. Okey, lagi 2 minit. Okey, 1 minit lagi. Buat kat depan cari yang huruf dia. Cari yang huruf dia. Okey, bagus. Okey, sekarang jam sudah pun pukul 6 suku. Okey, jadi cikgu akan tunjuk macam mana nak cari koordinat E, F, G dan H. Okey, boleh ke cikgu mula untuk cari koordinat E, F, G, H? Boleh ke? Okey, baik. Okey, jadi tengok jalan kerja cikgu buat. Okey, sekarang kita fokus kepada koordinat E. Ni E. Okey, koordinat E. Koordinat mesti ditulis dalam keadaan dalam kurungan. Buka kurungan. X, Y. Jadi untuk X dia, nak cari X. Daripada titik E, kamu unjurkan dia ke bawah. Dekat sini kita dapat 7. Jadi dekat situ X dia sama dengan 7. Buat Y pula. Dah jumpa X, buat Y pula. Okey, Y dia sama dengan macam mana? Okey, daripada koordinat E, kita unjurkan pergi kepada paksi Y. Jadi dekat sini, Y dia adalah sama dengan 3. Jadi macam mana nak buat koordinat E? Okey, buka kurungan. Isi X dia dulu. X dia adalah 7. Y dia adalah 3. Jadi, koordinat dia adalah 7, 3. Boleh faham ke untuk E? Boleh. Okey, bagus. Inilah jawapan E. Ni jawapan E. Untuk siapa-siapa yang salah, buat pembetulan. Okey, jadi kita pergi pula kepada F. Mana F ni warna hijau ni? Tu adalah F.
Jadi F koordinat ditulis dalam keadaan X, Y. Jadi cari X dia dulu. Nak cari X tu macam mana? Unjurkan dia ke bawah. Jadi X dia adalah sama dengan negatif 8. Lepas tu cari Y pula. Okey, untuk cari Y daripada titik koordinat tu bawa kepada paksi Y. Okey, bawa dia. Luruskan dia. Pergi kepada paksi Y. Jadi kita pergi, kita akan dapat paksi Y dia 2. Jadi kita bubuhlah nilai Y ni 2. Untuk jawapan dia mesti ditulis dalam keadaan koordinat. Buka kurungan, X kita negatif 8, Y kita 2. Ini jawapan F. Itulah jawapan yang warna hijau tu. Okey, jelas. Jelas ke untuk F? Boleh faham? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, kalau tak faham apa-apa bagi tahu cikgu Okey. Jadi kita akan pergi pula kepada koordinat C. Koordinat G ni G. Jadi untuk koordinat G X, Y. Cari X dia dulu. Okey, macam mana nak cari X? Bawa, unjurkan dia ke atas. Unjurkan dia ke atas, kita akan dapat X dia. Tengok ni, X dia sama dengan negatif 5. Lepas cari X, kita cari pula Y. Untuk nak cari nilai Y, daripada koordinat G, kita unjurkan dia, kita akan dapat negatif 6. Jadi bila kita dah dapat nilai X dan kita dah dapat nilai Y, kita tulislah dalam kurungan negatif 5, negatif 6. Inilah jawapan G. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Okey, untuk H. Untuk koordinat H kita tulis X, Y. Untuk X, kita cari dia. Macam mana nak cari dia? Kita unjurkan ke atas, kita akan dapat 8. Jadi dekat sini X kita 8. Dah cari X, carilah Y pula. Unjurkan, bawa bawa garisan, pergi sampai jumpa nombor. Okey, dekat sini kita akan dapat Y kita adalah sama dengan negatif 4. Jadi, nak tulis koordinat macam mana? Tulis X dia 8, tulislah nilai Y dia negatif 4. Inilah jawapan koordinat H. Mana H? Yang ini yang cikgu bulatkan tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, Wafi Yudin. Macam mana Wafi Yudin? Jelas. Okey, jadi kita akan training lagi 2 koordinat. Okey, iaitu koordinat I. Kamu boleh cari koordinat I yang warna biru ni yang cikgu bulatkan ni. Dan akhir sekali IJ. Cari koordinat J yang cikgu bulatkan ni. Cuba dulu 2 koordinat tu. Tak apa. Yang ni cikgu akan ambil gambar. Cikgu post dalam grup WhatsApp. Okey, buat 2 tu. Okey, dah siap send kat WhatsApp .
Okey, bagus. Yang ini yang kat depan ni kamu kena salin lah. Kena salin dalam buku nota tu. Cikgu dah send dah dalam grup supaya kamu ada masa untuk salin. Okey, tak apa dah siap. Okey, send kat cikgu. Okey, lagi 1 minit. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Okey, bagus. Ramai yang dapat. Bagus, cikgu suka. Okey, habis sudah masa. Jadi kita akan pergi kepada koordinat I. Masing-masing tengok kepada koordinat I. Untuk koordinat I, X dia berapa? Y dia berapa? Kita cari sama-sama. Okey, jadi daripada koordinat I ni yang cikgu bulatkan ni, kita buat cari X dia. Okey, jadi kita bawa turun dia ke bawah. Okey, bawa turun dia sampai kepada paksi X. Jadi dekat sini, dapatlah dia, X dia sama dengan 2. Untuk paksi Y, bawa pula dia pergi kepada paksi Y. Dan kita dapat Y dia 7. Jadi dekat sini koordinat dia 2,7. Ini adalah koordinat I. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Itu adalah koordinat I. Akhir sekali J. Cikgu pergi kepada J. Cari dulu X dia berapa. Lepas tu cari pula Y dia berapa. Macam mana nak cari X dia? Bawa anak panah pergi kepada paksi X. Kita akan dapat X dia 5. Untuk Y dah selesai. X cari Y. Bawa anak panah pergi kepada paksi Y. Y dia adalah negatif 5. Jadi kita tulis negatif 5. Koordinat dia berapa? 5, negatif 5. Jelas ke? Jelas. Bagus. Okey. Jelas. Bagus. Cikgu suka. Okey. Dah faham tentang koordinat. Kita akan pergi kepada jarak di antara 2 koordinat pula. Jarak di antara 2 koordinat pula. Macam mana tu? Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey, jadi sebelum cikgu pergi kepada jarak di antara 2 koordinat, soalan-soalan dekat depan ni boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Jadi, kita akan pergi kepada kita punya subtopik yang seterusnya. Boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, jadi kita pergi kepada jarak di antara koordinat. Jarak. Kita bercakap tentang jarak di antara koordinat. Untuk koordinat, kita dah faham dah apa tu koordinat. Tetapi jarak ni apa?
Jarak ni apa? Jarak adalah jarak adalah jarak ni kita bercakap tentang kedudukan. Kejap cikgu buat ayat. Jarak adalah nilai kedudukan. Okey, nilai kedudukan antara dua tempat. Okey, dua tempat. Ini adalah jarak. Jarak adalah nilai kedudukan antara dua tempat. Contoh, bila cikgu bercakap tentang jarak kan, kita nak tahu jarak. Kamu takkan dapat nilai jarak kalau kamu hanya ada di point A. Tengok Okey, maksud cikgu buat analogi. Cikgu buat analogi. Okey, cikgu, ini adalah cikgu. Ini adalah cikgu. Okey, cikgu bercakap ini cikgu. Okey, cari jarak. Cikgu, ada seorang je dekat situ. Apa jaraknya? Jadi, cikgu tak boleh ada jarak saja. Cikgu tak akan dapat nilai jarak kalau cikgu ada satu tempat sahaja. Sekarang ni cikgu tambah, iaitu cikgu tambah rumah. Okey, jadi bila orang kata cari jarak antara cikgu ke rumah, barulah cikgu boleh tahu nilai jarak. Jadi nilai jarak dia, kita agak-agak mungkinlah dalam keadaan 2 kilometer. Jadi dekat sini baru kita boleh cari jarak apabila ada dua tempat. Tempat yang pertama adalah pada cikgu. Tempat yang kedua adalah pada rumah. Jadi bila kita nak cari jarak, ingat cakap cikgu kena ada dua tempat. Untuk nilai jarak, dia ada unit dia. Unit jarak adalah unit panjang. Ini salin tahu unit panjang. Unit panjang, masing-masing boleh tengok kat sini kawan-kawan nak masuk. Unit panjang ditulis dalam beberapa unit untuk jarak. Apa tu? Mula-mula dia boleh jadi dalam keadaan milimeter. Yang kedua, dia boleh jadi jarak kita boleh kira dalam keadaan sentimeter. Jarak juga kita boleh kira dalam keadaan meter. Dan jarak juga boleh kira dalam keadaan kilometer. Ini adalah 4 perkara yang bercakap tentang unit jarak. Contoh, cikgu bercakap tentang jarak cikgu pergi ke rumah. 2 kilometer. Kita dah boleh bayang. 2 kilometer. 2 kilometer jauh mana? 2 meter jauh mana? Jadi sebab apa unit tu penting? Unit tu penting. Di unit dapat memberi gambaran berapa jauh jarak antara dua objek. Sekarang, cikgu tambah jarak cikgu. Jarak cikgu pergi sekolah. Jarak cikgu pergi sekolah. Cikgu punya jarak pergi kepada sekolah. Cikgu letak apa? Cikgu letak 200 meter. Sekarang cikgu nak soal kamu semua. Jarak cikgu ke rumah dan jarak cikgu ke sekolah, mana lagi jauh? Ke rumah ke sekolah? Rumah. Ya, betul. Macam mana kamu tahu ke rumah lagi jauh? Sebab kita tengok apa? Kilometer. Ya, kita tengok kilometer dia. Kita tengok dia punya unit. Itu pentingnya unit. Tu maksud cikgu, dengan adanya unit, kita boleh gambarkan jarak mana yang lagi jauh, jarak mana yang lagi dekat. Itu adalah tentang unit jarak. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Sekarang ni kita nak pergi kepada koordinat. Kita nak pergi kepada koordinat. Jadi cikgu akan bagi 2 contoh. Cikgu akan bagi 2 contoh. Yang pertama, kita nak kira jarak koordinat. Jarak. Jarak koordinat. Macam mana nak kira jarak koordinat? Dalam keadaan okey, cikgu buat.
Cikgu akan buat dia punya ni. Cikgu buat jarak koordinat dalam keadaan menegak. Jarak koordinat macam biasa. Cikgu buat skala dia. Cikgu minta izin sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini paksi Y. Cikgu buat ke bawah. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Cikgu buat ke tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini paksi X. -1, -2, -3, -4, -5, -6. Itu adalah paksi X. Sekarang bila cikgu bercakap tentang jarak. Jarak dia boleh ada dalam 3 keadaan. Tapi kita pergi kepada 2 keadaan dulu. Okey, koordinat A. Bila cikgu cakap koordinat A, boleh ke kamu cari jarak koordinat A? Kamu takkan boleh cari jarak bila kamu ada satu sahaja koordinat. Jadi jarak boleh dikira apabila cikgu tambah lagi satu koordinat. Okey, cikgu cari koordinat B. Okey. Sekarang kita ada koordinat A dengan koordinat B. Kita ada koordinat A dengan koordinat B. Jadi sekarang kita nak cari jarak jarak koordinat A ke jarak koordinat B. Okey, jarak koordinat A ke koordinat B. Jadi masing-masing boleh tengok. Macam mana nak cari jarak koordinat A ke koordinat B? Okey, jadi buat satu garisan. Kita kira sahaja. Macam mana nak kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, jarak koordinat A ke koordinat B adalah jarak 7. Dan unit dia apa? Untuk dalam graf kita panggil 7 unit. Inilah jarak koordinat A ke koordinat B. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Itu kalau kita ada graf. Kalau dia tunjuk graf. Kalau dia tak ada bagi graf macam mana? Contoh dia tak bagi graf. Kamu kena cari koordinat A. Sekarang tolong cikgu cari koordinat A. Kita nak test ni. Jarak kita dah dapat 7 unit. Tapi kita nak pakai formula. Untuk koordinat A. Cikgu cari koordinat A. Okey. Koordinat ditulis dalam keadaan X dulu baru Y. Okey. Untuk koordinat A, kita akan dapat apa koordinat dia? Masing-masing tengok dekat belah bawah. Okey, koordinat dia adalah X dia -4. Jadi -4. Kita tulislah -4 dekat sini. Y dia berapa Y dia? 5. Ya, 5. Okey, itu koordinat A. Untuk koordinat B, apakah jarak koordinat B? 3. Pandai. 3. Y dia berapa? 5. 5. Ya, 5. Jadi, ini adalah koordinat AB. Kalau dia bagi graf, kamu boleh kira sahaja 7 unit. Jadi, kalau dia tak bagi graf macam mana? Kita pakai titik koordinat. Yang ini cikgu tunjuk dekat kamu ni supaya kamu kena faham. Dia ada soalan nak cari nilai jarak. Yang pertama, dia bagi graf. Tengok, daripada graf kita boleh terus cari dia punya koordinat ataupun dia punya jarak. Yang kedua, nak cari nilai jarak, kita boleh juga pakai formula. Apa formula dia? Okey, masing-masing tengok je dekat depan. Cikgu tunjuk. Okey, formula dia adalah besar tolak kecil. Besar tolak kecil. Jadi, apa yang besar, apa yang kecil? Okey, kita tengok kepada jarak antara A ke B dalam keadaan menegak ke mengiring? Menegak ke mengiring? Mengiring. Jadi, bila dia mengiring, kita ambil nilai X.
Jadi, nilai X dekat A adalah negatif 4. Nilai X dekat B adalah 3. Negatif 4 dengan 3 mana lagi besar? Tiga. 3. Ambil 3. Tolak. Tolak kecil. Tolak. Jangan tolak 4. Sebab apa? Dia negatif 4. Jangan terlupa dia punya negatif. Negatif 4. Cikgu buat warna ni lah. Cikgu buat warna hitam. 3 tolak dalam kurungan negatif 4. Cuba tekan kalkulator 3 tolak dalam kurungan negatif 4. Dapat berapa? Satu. Ha? Negatif satu. Salah. Buat kurungan sekali. Oh. Ya, kita akan dapat 7 unit juga. Kenapa? Sebab negatif darab negatif dia akan jadi positif. Jadi dekat sini kita akan dapat 3 tambah 4. Jadi dekat sini kita akan dapat 7 unit. Boleh faham ke semua? Boleh. Bagus. Okey. Cikgu terangkan lagi sekali. Jarak yang sekarang cikgu tengah ajar kamu adalah mencari jarak koordinat secara mengiring. Secara mengiring. Jadi nak cari jarak dia ada dua cara. Sama ada kita tengok graf. Kita boleh terus kira kita akan dapat 7 unit. Sama ada kita pakai formula. Jadi dekat sini formula dia. Formula dia. A dengan B. Bila jarak A dengan B dua-dua dalam keadaan mengiring, kita hanya ambil nilai X dia. Jadi formula dia apa? Formula dia adalah besar tolak kecil. Besar tolak kecil. Apa besar dia? Daripada 3 dengan negatif 4, kamu tengok mana satu lagi besar. Lepas tu kamu letak nombor yang besar di hadapan. Tolak nombor yang kecil. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Jadi, berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi, cikgu nak masing-masing cuba cari jarak koordinat C dengan koordinat D. Cikgu nak masing-masing buat dalam bentuk graf dan dalam bentuk formula. Ada macam cikgu tunjuk dekat depan ni. Okey, cuba buat. Cari jarak koordinat C ke D. Cuba buat. Okey. Okay, cuba buat Kalau kita tak buat, kita tak faham nanti. Tak apa, tak ada kertas graf tak apa. Tengok kat depan je. Tak payah tulis ni tahu graf dia. Just bagi tahu je jarak dia apa, C ke D tu. Tak payah lukis pun graf dia. Buat C dengan D tu jangan buat dia punya graf tau. Graf tu tengok kat depan je. Okey, pandai. Bagus. Ni siapa yang nama ni? Pakai baju merah biru ni. Bagus. Okey. Dah hadiah dah dapat dah. Bagus, bagus, bagus.
Okey, bagus, bagus. Tak apa, buat je dulu. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, lagi 1 minit. Haziq dapat buat, Haziq? Cikgu, Dapat buat? saya hantar lama je. Ya ke? Cikgu tengah check seorang-seorang ni. Baju merah biru tu saya tu. Oh, ya ke? Oh, okey, bagus, bagus, bagus. Okey, jadi masa yang diberikan sudah habis. Jadi cikgu nak selesaikan soalan di hadapan. Jadi cikgu akan tunjukkanlah macam mana nak cari ni. Tadi dekat sini contoh tadi cikgu tunjuk jarak daripada A pergi kepada B. Sekarang ni daripada graf cikgu nak cari jarak daripada C ke D. Boleh ke cikgu mula buat ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengok kepada soalan jarak C ke D. Untuk soalan jarak C ke D, cikgu akan bagi jawapan dalam keadaan graf dia dulu. Okey, jadi kalau kamu ada graf, tak payah nak fikir panjang, gariskan, kira terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, bila cikgu dapat 8, maksudnya jarak untuk C ke D, mesti kita dapat 8 unit. Pandai. Itu kalau dalam graf. Tapi kalau dalam formula, jawapan graf dengan formula mesti sama. Okey, kalau dalam keadaan formula, masing-masing kena dulu buat formula. Kena dulu buat koordinat C tu apa. Okey, koordinat C. Okey, daripada koordinat C kita dapat baca. C koordinat dia bawa turun bawah kita akan dapat apa tu? Apa koordinat C? Negatif 2. Okey, pandai. Negatif 2. Y dia berapa? 3. 3. Ya, 3. Bagus. Okey, kita pergi pula kepada D. Untuk D, kita tengok X dia. X dia berapa D? 6. Okey, bagus. Okey, itu X. Okey, untuk Y. Y dia berapa? 3. Okey, bagus. Kita dah dapat koordinat dia. Jadi formula dia besar tolak kecil. Daripada besar tolak dengan kecil. Kita nak ambil yang mana? Kan dia dalam keadaan mengiring. Bermaksud kita kena ambil nilai X. Kita kena ambil nilai X dekat C. Kita kena ambil nilai X dekat D. Jadi nak masukkan dalam formula. Mana lagi besar? 6 ke negatif 2? 6. Ya, pandai. 6 lagi besar. Besar tolak. Tolak dengan kecil. Kecil tu negatif 2. Kita buat negatif 2. Buka kurungan negatif darab negatif. Kita akan dapat positif. Jadi 6 tambah 2 kita dapat 8. Ya, pandai. Jadi dekat sini kita dapatlah 8 unit. Tengok ni jawapan dia sama. Dekat graf cikgu cek 8 unit. Dekat formula cikgu cek 8 unit juga. Bagus. Cikgu suka.
Jadi cikgu ambil gambar sekejap. Okey. Kejap kita akan buat latihan lagi. Kita akan buat latihan lagi. Kejap Soalan yang berkaitan soalan. Allah tak kalau tak sekejap lah milah lah kan. Oh. Okey. Apa tu? Okey, jadi daripada latihan yang kamu print tadi, masing-masing boleh buka latihan yang kita print tadi. Okey, jap cikgu tengah check. Okey. Okey, cari jarak di antara titik-titik yang berikut. Dekat sini nombor 3 ni, soalan nombor 3, kita punya soalan semua berkaitan dengan mengiring. Sebab apa? Sebab perubahan dia dalam keadaan X. Macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan mengiring? Jadi cikgu akan tunjuk dulu A. Mengiring. Macam mana kita nak tahu di dalam keadaan mengiring? Kita tahu di dalam keadaan mengiring bila kita tengok nilai X dia berbeza. Ni 2, ini negatif 5. Nampak tu? Nilai X dia berbeza. Jadi bila X dia berbeza, kalau kita tengok balik, nampak ni nilai X kita berbeza. Nampak ni negatif 2 dengan 6 ni. Ni adalah nilai X. Bermakna jarak-jarak dekat soalan nombor 3 ni adalah berkaitan dengan kedudukan yang mengiring. Jadi nak cari dia, ambil formula besar tolak kecil. Jadi bulatkan. Yang dah kamu bulatkan, kamu tengok 2 dengan negatif 5. Mana lagi besar? 2. Okey, pandai 2. Tolak negatif 5. Yang ini kamu boleh je terus pakai kalkulator. Boleh je terus pakai kalkulator. Dekat sini kalkulator akan dapatlah jawapan 7. Macam mana dapat 7? Negatif bila darab dengan negatif, kita akan dapat positif. Jadi dekat sini barulah kita tambahkan, kita akan dapat 7 unit. Jelas ke soalan A? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan soalan dan contoh yang cikgu buat dekat A, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan B, C, D, E. Cuba buat B, C, D, E. Ni pakai formula tadi. Cikgu tunggu tau. Cikgu tunggu. Wow, dah siap dah Khaizuran. Bagus. Okey, cikgu masih menunggu lah. Cuba buat
Cikgu bagi lagi 5 minit. Lama tu cikgu bagi 5 minit. Buat je tau. Jangan risau. Cikgu akan check. Okey, bagus. Okey, lagi 4 minit. Cikgu tunggu. Cikgu tunggu. Okey, lagi 3 minit. Okey, bagus. Cikgu tengah check ni. Okey, lagi 2 minit. Okey, bagus. Okey, lagi 1 minit. Cuba buat Wafi. Wafi dah siap ke? Wafi dah siap ke Wafi? Hilang dah Wafi. Haziq ada ke Haziq? Ada. Okey. Okey. Jadi masa yang dah diberikan, kenapa cikgu bagi lama sangat ni? Tak adalah lama pun, 5 minit je. Cikgu bagi 5 minit je. Jadi daripada 5 minit tu cikgu nak kamu selesaikan semua soalan, bukannya satu-satu.
Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan macam mana nak selesaikan soalan dekat depan. Okey, jadi kita tengok kepada soalan B. Cikgu mula jawablah. Dah masuk kepada soalan B. Jadi cikgu nak tunjuk soalan B. Okey, cikgu nak tanya ni, boleh ke cikgu mula jawab ni? Boleh. Okey, bagus. Jadi kita pergi kepada soalan B. Kita bulatkan dia punya X. Kenapa? Sebab dia mengiring, maksudnya X dia berubah. X dia berbeza. Jadi macam mana cikgu nak dapatkan nilai X dia? Yang ni daripada koordinat 6 dengan 0. Antara 6 dengan 0, mana lagi besar? 6 ke 0? 6. Ya. Jadi 6 tolaklah dengan 0. Jadi 6 tolak 0 dapat berapa? 6. Ya. Jadi kita dapat jawapan untuk B adalah 6 6 unit. unit. Pandai. Okey, kita pergi pula kepada C. Masing-masing boleh cek jawapan yang kamu dah buat dengan yang cikgu tunjuk dekat depan. Okey, jadi kita pergi kepada negatif 6 dengan 9. Kita pergi kepada negatif 6 dengan 9. Mana lagi besar? Negatif 6 ke 9? 9. Ya, 9. Tolak dengan kecil. Kita dapat 6. Negatif darab dengan negatif, simbol yang sama. Bila simbol yang sama, kita dapat positif. 9 tambah 6 dapat berapa? 15. 15. Jadi jawapan dia kena ada unit. Kena ada unit. Jawapan dia adalah 15 unit. Untuk D, masing-masing tengok kepada D, interact dia. 7 dengan negatif 1. Mana lagi besar? 7 ke 7. negatif 1? Ya, 7. 7. Tolak. 8. Jawapan dia 8. Okey, ya, jawapan dia 8. Jadi kat sini, kamu tekan sahaja kalkulator, kamu akan dapat 8 unit. Itu cara dia. Okey, akhir sekali E. Negatif 10 dengan negatif 3. Jawapan 7. Okey, negatif 10 dengan negatif 3. Mana lagi besar? Jawab tu dulu. Negatif 10. Negatif 3. Ya, negatif 3. Tolak negatif 10. Jadi sekarang kamu boleh je terus tekan kalkulator. Kamu akan dapat positif 10. Negatif 3 tambah 10 dapat berapa? Negatif 7. Salah. Kita dapat? Cuba tekan. Kita akan dapat 7 sahaja. 7 unit. Sebab apa? Sebab positif lagi besar. Jadi hilanglah negatif dia. Jadi di ibarat 10 tolak 3 kita dapat 7. Tak faham lah cikgu. Ambil kalkulator, tekan sebiji. Macam yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Jelas ke soalan A, B, C, D, E? Jelas. Okey, bagus. Jadi inilah cara kita nak cari jarak bila dia mengiring. Sekarang ada setengah jam lagi kelas kita. Kita dah cari mengiring. Cikgu nak cari pula bila dia menegak. Okey, jadi cikgu akan clearkan semua dekat depan. Untuk siapa-siapa yang tak dapat, sila ambil gambar, screenshot dekat depan ni. Sebab apa? Sebab kelas kita dah nak habis dah. Kita nak pergi pula kalau jarak dia dalam keadaan menegak. Okey. Ini mengiring. Kita akan pergi pula kalau dia menegak. Jarak dalam menegak. Okey, bagi cikgu masa sekejap tau. Sebab cikgu kena buat graf. Senang. Okey, ini adalah graf cikgu. Ini adalah Y. Ini adalah X. Bagi cikgu masa sekejap. 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi masing-masing kita pergi kepada Y. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Sekarang cikgu nak cari jarak A kepada B.
Tadi jarak cikgu cari A kepada B, dia mengiring. Nampak mengiring. Sekarang cikgu bagi dia dalam keadaan menegak. Jadi macam biasa daripada graf. Kita boleh dapat tahu daripada graf. Daripada graf senang je. Senang bila dia bagi graf. Jadi jarak daripada A pergi kepada B. Koordinat A pergi kepada koordinat B. Kira mula-mula gabungkan. Ambil garisan, gabungkan. Lepas kamu dah ambil garisan, kamu kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jarak antara A ke B, jaraknya adalah 8 unit. Itu kalau dalam graf. Kita boleh terus kira dia. Kita boleh terus kira dia. Senang je. Tapi kalau pakai formula, macam tadi, formula ni kita nak kena ambil besar tolak kecil. Sebelum kita ambil besar tolak kecil, kita kena senaraikan dulu. Apakah koordinat A? Cikgu buat koordinat A. Koordinat A, X dia berapa koordinat A? X dia berapa? Tu dah ada garisan dah. Okey, -3. Untuk koordinat Y, kita unjurkan ke sebelah kita dapat. Apa koordinat Y dia? 5. Pandai. Okey, kita pergi pula kepada titik B. X dia berapa? -3. Ya, bagus. Kita akan dapat -3. Untuk Y kita akan dapat -3 juga. Ya. Jadi formula dia besar tolak kecil. Tadi dia mengiring. Kalau dia mengiring, kita ambil X. Tetapi sekarang ni bila dia menegak, kita ambil nilai Y. Y dekat sini 5 dengan -3. Jadi mana satu besar? 5 ke -3? 5. Tolak dengan -3. Negatif darab negatif kita dapat positif. 5 tambah 3. Ya, 5 tambah 3. 8 unit. Jadi jawapan ni sama sahaja. Bila cikgu bagi graf, bila cikgu tak bagi graf, jawapan dia sama sahaja. Jelas ke untuk jarak yang cikgu tunjuk dekat depan? Yelah. Okey. Jadi cikgu akan buat pula satu soalan. Soalan cikgu jarak daripada C kepada D. Cikgu nak masing-masing buat apakah jarak C ke D. Buat dua-dua dalam keadaan graf dan dalam keadaan formula. Okey, cuba buat sekarang. Okey, dah buat, hantar kat cikgu Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Lagi 2 minit.
Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa. Jadi kita akan buat soalan C ke D. Masa pun tinggal lagi berapa minit je? 20 minit je. Jadi cikgu akan tunjuk jarak C ke D. Boleh ke cikgu nak tunjuk jarak C ke D? Boleh ke? Nak dengar suara sikit Boleh, boleh ke? boleh. Okey, baik. Boleh. Okey, jarak C ke D. Masing-masing tengok C ke D. Daripada C ke D, cikgu buat satu garisan. Tu garisan dia. Jadi daripada C ke D, daripada graf, kita nak kira jarak C ke D. Dekat sini kita ambil sahaja kotak-kotak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita dapat dia punya jarak adalah 5 unit. Ini kalau kita pakai graf. Ini adalah kalau kita pakai graf. Kalau kita pakai formula. Kalau kita pakai formula. Formula kenapa? Besar tolak kecil. Jadi formula besar tolak kecil ni kita kena dapat dulu titik koordinat dia. C. Titik koordinat C. Kita tengok. C, X dia jatuh dekat 2. 2. Y dia berapa C? 3. 3. Okey, koordinat D. X dia jatuh dekat 2 juga. Y dia jatuh kat mana? Negatif 2. Negatif 2. Pandai. Jadi untuk jarak dalam menegak kita tengok apabila dia punya paksi Y. Dekat sini ada Y dia. Dekat sini ada Y dia. Jadi 3 dengan negatif 2 mana lagi besar? 3. 3. Tolak dengan dalam kurungan 3. negatif 2. 3 tolak 2. Tolak dia jadi tambah. Jadi 3 tambah 2 kita dapat berapa? Salah, bukan 3. 5. Ya, kita dapat 5 unit. Jadi kita tengok jawapan kita dekat graf sama sahaja macam jawapan kita dalam formula. Jelas soalan yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh faham semua? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dengan apa yang cikgu dah tunjuk tadi, cikgu nak yang ni kita akan belajar nanti. Cikgu nak masing-masing kira soalan dekat muka surat 1. Dekat muka surat 1 kamu kena kira JKKL. Lepas tu JKJL. Terima kasih. Mana Iyad? Okey, tak apa. Terima kasih. Syakib, normal. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan buat dulu satu soalan. Kita akan buat, cikgu buat kat bawah ni lah. Okey. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey. Semangat. Semangat. Okey. Jadi daripada contoh ni, kan dia bagi graf. Kalau cikgu minta JK, kamu ambil J, ini K. Kira berapa jarak dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan dapat dah 7. Itu sahaja. Lepas tu kalau cikgu minta K ke L. K pergi pula kepada L. Kiralah jarak dia 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan kita dapat 8 dekat sini. Boleh faham? Boleh. Okey. Terima kasih. Okey, jadi berdasarkan, terima kasih Jadi berdasarkan apa yang cikgu dah tunjuk dekat contoh, buat A, B, C, E. Buat A, B, C, E. Senang je, senang je. A, B, C, E ada 6 soalan dekat sini. Cikgu bagi 5 minit. Lepas tu cikgu nak huraikan apa yang kita belajar, lepas tu habis dah. Cakap. Cikgu, Ya. soalan tu nak tengok kat PDF ke cikgu share? Oh, PDF. Cikgu ada dah send dekat WhatsApp. Oh, okey. Ni cikgu tunjuk je. Cikgu zoom macam ni supaya cikgu zoom contoh supaya kamu dapat jawab macam mana jawapan dia. Siapa yang tanya tadi? Wafi ke? Ya saya. Okey, baik. Okey, lagi 4 minit Cuba je buat cuba buat. Lepas ni cikgu tunjuk contoh. Cikgu buatlah jawapan. Okey, bagus. Ramai yang dah hantar. Okey, lagi 2 minit.
Okay, lagi 1 minit. Buat. Okey, habis sudah masa. Jadi sebelum kita nak teruskan kepada sesi latihan yang terakhir pada malam ni, cikgu nak masing-masing buka kamera macam biasa. Okey, masing-masing boleh buka kamera. Dah nak habis dah masa kita, dah nak habis dah. Lagi 10 minit je. Lepas tu habis dah. Okey, mana lagi yang lain? Boleh buka kamera. Kita dah nak habiskan dah. Okey, mana ni? Cepat buka kamera, Insyirah mana Insyirah? Okey, Insyirah dah ada. Okey, Wafi dah ada, Syah dah ada, Fakrullah dah ada, Arif dah ada. Okey. Mana lagi? Okey. Jadi kita dah nak habis masa. Cikgu akan tunjukkanlah macam mana nak selesaikan soalan-soalan dekat depan. Habis je, lepas tu cikgu buat rumusan bab. Lepas tu habis dah kelas kita. Okey, jadi cikgu tunjuk soalan dekat depan. Jadi untuk siapa-siapa yang tak siap lagi, biar je kamera terbuka tau sebab lagi 10 minit je. Buka 10 minit je. Okey, jadi A, J, K. Daripada J, kita pergi kepada K. Nak tengok koordinat dia berapa. Bila dia bagi graf, tak payahlah kamu nak buat secara formula. Kamu terus kira berapa jarak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dekat sini kita dapat 8 unit. Ya, betul. Lepas tu, kita pergi pula K. Daripada K ke L. Jadi 5 unit. iya. Tu suara siapa tu? Nak dengar suara siapa tu? Naim. Okey, Naim. Okey, jadi K ke L. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita dapat 5 unit juga. Inilah jawapan soalan A. Habis. Okey, semua jelas ke untuk soalan A? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi cikgu akan buat pula untuk soalan BC. BC. Daripada J, K. J, K. Silap. Tu bukan K. Tu L. Okey, J, K. Ini K dia. Jadi apa yang kita nak kena buat? Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jarak J ke K adalah 7 unit. 7 unit. Sebab kita tak bagi dalam, dia dah bagi dalam graf. Jadi kita kira je lah. Jadi J ke L. Masing-masing boleh tengok J ke L. Daripada J, ni J ke L. Kita kiralah pula J ke L. 8 unit. 1. Okey, kita kira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi J ke L adalah 8 unit. Dekat sini kita dah dapat jawapan B. Okey, last. C. Kita pergi kepada C. J ke K. Ni J, ini K. Kita kira. Kalau dia bagi graf, kita kira ikut graf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawapan J ke K 8 unit. Okey, tersilap. Okey. Seterusnya pergi pula ke L. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dekat sini kita dapat 5 unit. Jelas ke untuk soalan B dengan C? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus.
Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat soalan dekat rumusan. Cikgu nak buat rumusan bab. Okey, jadi kita belajar lagi 5 minit ni cikgu simpulkanlah apa yang kita dah belajar. Okey, bab 7 adalah tentang koordinat. Dah azan dah. Okey, dia tentang koordinat. Jadi bila dia tentang koordinat, apa yang cikgu nak ni kita kena faham tentang paksi. Paksi yang pertama dia mengiring. Paksi yang kedua dia menegak. Ini kena dah ada dah dalam nota kamu ni kena ada. Okey, cikgu ambil gambar kejap. Cikgu ambil gambar, cikgu send dalam grup. Okey. Kejap nanti cikgu terlupa. Okey, cikgu send dalam grup kejap Kejap cikgu masukkan dalam grup sebab penting. Nanti kan okey, itulah dalam grup. Okey, jadi itulah nota-nota yang kamu kena ada dalam buku nota kamu. Itulah yang tu kenapa tu? Itulah nota-nota yang kamu kena ada. Mula-mula cikgu nak terang koordinat, cikgu kena ajar graf. Kalau cikgu nak ajar graf, cikgu kena ajar paksi. Ni paksi, ni penjelasan untuk paksi. Lepas tu kita pergi kepada graf. Okey, ni graf. Bila dia dikenali sebagai graf? Bila gabungan dua paksi nampak atroman ni. Jadi dekat situ, bila cikgu dah fahamkan kamu punya paksi, kita pergi kepada titik koordinat. Nampak tu ada berapa titik koordinat kita cari. Kalau kamu kira ada 10 titik koordinat, kita dah buat sama-sama. Jadi kat sini ada 10. Jadi jangan salah lagi bila cikgu cakap pasal koordinat. Last sekali, baru kita masuk kepada jarak. Mula-mula kita kira jarak secara mengiring. Inilah cara nak kira. Nak kira jarak ada dua. Satu berdasarkan graf. Satu berdasarkan formula. Lepas tu kita kira pula jarak dalam keadaan menegak. Untuk menegak dia ada graf. Dalam graf kita belajar. Dalam formula pun kita belajar. Nampak tu ada dua soalan. Okey, jadi dekat sini kita teruskan lesson kita dengan apa? Kita buka worksheet yang cikgu hantar dalam grup. Kita buat 3 soalan bila melibatkan jarak di dalam graf ABC tu. Lepas tu kita jawab apa? Kita jawab sama-sama 5 soalan untuk buat jarak bila dia dalam keadaan formula. Banyak dah kita buat malam ni. Petang ni. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh faham lah. Kita tak habis belajar lagi sebab cikgu nak kena terang kalau jarak dia mengiring macam ni. Ini minggu depan tau. Okey, jadi ini adalah untuk minggu depan lah. Bila dia mengiring, cikgu akan terangkan macam mana nak buat kalau dia mengiring. Okey. Jadi dapat tak semua nota yang cikgu suruh buat tu? Dapat. Mana ni? Ada yang dah. Okey, ada yang dah tutup kamera. Buka kamera kejap. Cikgu nak tengok muka kali terakhir. Mana Naim? Muka Naim. Saya tak ada Oh, kamera. yang tak ada tu Okey, okey. Jadi nota semua salin. Insyirah sempat salin semua nota. Sempat. Okey, Fakrullah cepat ke salin semua nota Fakrullah? Sempat. Wafi okey ke Wafi? Okey ke? Okey. Wafi tak ngantuk ke petang ni? Okey ke? Tak ngantuk kan? Sebab cuti ke? Boleh jadi. Okey. Haziq okey ke Haziq? Okey. Okey. Hafiz Syami macam mana Hafiz Syami? Jelas semua Hafiz Syami? Okey, mantap. Arif okey Arif? Okey, Mia. Okey. Okey. Ni Katirah ni cikgu nak panggil apa ni? Cikgu lupa dah nak panggil apa. Apa namanya Katirah Najwa? Nur Katirah Najwa. Ada dekat chat tadi. Kai. Oh, Kai. Panggil Kai Kai Zuran Kai Zuran Ya. Okey. Syah okey ke Syah? Mana Syah ni? Okey.
Okey, Syah. Syah sempat salin ke semua nota-notanya Syah? Sempat. Okey, jadi kalaulah semua sempat, jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Untuk yang cikgu buat salah, tersilap kata ke apa-apa ke, nanti cikgu minta maaf. Nanti kalau siapa-siapa ada soalan, nak tanya je cikgu. WhatsApp je cikgu. Cumanya reply lambat ke awal tu, kamu kena tegur banyak kali. Sebab ramai sangat orang WhatsApp. Bukan hot, banyak kerja. Okey. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Cikgu. wabarakatuh. Ya. Minggu depan ada kelas ke? Minggu depan tak ada. Next kelas. Minggu tak depan ada. tak ada kelas. Minggu depan tak ada kelas. Oh. Next. Minggu yang next kelas. Baik, Okey. Okey semua. Bye. Assalamualaikum. Ya, cikgu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum, cikgu. Okey. Sama cikgu. Okey, sama-sama.